Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam penuh keceriaan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu wa walah. Okey, salam Isra' Mi'raj. Okey, hari ini topik yang saya akan kongsikan dengan anda pada hari ini adalah apa yang bagus tentang emas public gold. Mungkin ramai yang masih belum tahu lagi tentang produk public gold ini. Apa keistimewaannya? Banyak keistimewaan public gold. Itu sebabnya public gold dah establish di Malaysia ni sejak tahun 2000 lagi. 13 tahun dah bertapak di Malaysia. So sudah semestinya ia adalah satu syarikat yang well established, yang kukuh di Malaysia. Ramai yang masih was-was, yang masih ragu-ragu untuk melabur emas di public gold. Sebab apa dia orang kata macam scam ke apa? Tak scam. Public gold ni dah lama bertapak di Malaysia dan mendapat kerjasama daripada macam-macam badan di Malaysia ini. Contohnya Pos Malaysia membuat usaha sama dengan public gold. Kalau rasa-rasa anda nak jual emas anda, emas yang anda beli di public gold, cawangan tak banyak dekat Malaysia. Satu negeri satu cawangan saja. Tapi ada beberapa negeri ada 2 cawangan. Contohnya macam dekat Kedah ada 2 cawangan. Satu di Alor-Setar, satu di Sungai Petani. Di Penang satu di Relau, satu di Bishop. Okey. Tapi masih jauh. Tapi anda boleh pergi ke pejabat pos untuk menjual dan juga membeli emas public gold. Itu menunjukkan betapa kukuhnya agensi ataupun badan public gold ni di Malaysia. Okey, sekarang kita nak cerita apa yang bagus tentang emas public gold ni. First, public gold. Yang pertama, public gold patuh syariah. Sebagai Muslim, sebagai individu Islam, kita kena pastikan pembelian emas kita patuh syariah. Patuh syariah. Syariah compliance itu yang paling utama sekali. Kita kena pastikan. Jangan main beli saja. Ingat kita kita nak mati satu masa nanti. Jadi jangan kerana beli emas kita masuk neraka. Bayar ikut-ikut dan. Jadi pastikan patuh syariah. So public gold mendapat sijil syariah pada tahun 2017. Bukan calang-calang orang yang memberikan sijil patuh syariah ini. Individu yang daripada Pertubuhan Amani ini, dia adalah orang yang berpengaruh dalam bidang syariah compliance ini. Okey. Yang kedua, ketulinan emasnya adalah 999.9, 24 karat. Okey, kita ada jongkong emas. Ini produk kita lah, jongkong emas. Kita ada silver juga. Kita ada dinar, dinar emas. Kita ada dirham, dirham silver. Dinar emas, 10 dinar, 5 dinar, 1 dinar, setengah dinar. Macam-macam produk yang disediakan oleh public gold, dan ini semua adalah 99.9 K. 999.9, 24 karat. Of course silver lah. Okay. Yang ketiga, kanak-kanak pun boleh menyimpan. Mana syarikat emas yang boleh menyediakan satu avenue untuk kanak-kanak, untuk anak-anak kita menyimpan emas. Keluar lahir saja anak anda, dapat saja sijil beranak, dah boleh menyimpan dengan public gold. Serendah RM100 account gap, anda simpan sedikit. Mudah-mudahan simpanan tadi dapat membantu anak-anak anda dalam pelajaran pada masa akan datang. Kita tahu pada masa akan datang nilai untuk pembelajaran anak-anak kita akan menjadi lebih mahal dan lebih mahal. Zaman-zaman saya pun tahun 90-an dulu, saya masuk degree 12,000. Tahun sekarang 20,000 lebih. So bayangkan apa akan berlaku zaman anak-anak kita yang baru berumur setahun sekarang ni.
Kalau kita tak memulakan simpanan emas untuk mereka, nescaya satu masa nanti mungkin PTN pun dah tak ada dah. Macam mana nasib mereka, macam mana education mereka pada masa akan datang. Kalau kita tak mulakan simpanan sekarang, kalau kita tak sedar daripada sekarang, anak-anak kita akan menerima padam. Jadi mulakanlah. Saya merayu kepada ibu dan ayah yang mendengar video ini, tolonglah fikirkan masa depan anak-anak. Hanya RM100, RM100 sebulan untuk anak kita. Dia kata, wih, anak saya ada 4 orang, mampu RM400. RM400 lah. Kalau kita nak menyimpan, cara saya share dengan anda, teknik menyimpan ini, simpan dulu RM400 tu. Bakinya baru kita berbelanja. Cukup tak cukup, itulah duit yang kita akan berbelanja. Itulah duit yang akan kita gunakan untuk kita beli barang-barang dapur, untuk kita beli, untuk kita tambah hutang dan sebagainya. Itu saja nilainya. Itu cara dia. Kalau kita nak tunggu hujung bulan, ada baki, ada balance baru kita nak menyimpan, saya kira silap-silap satu apa habuk pun tak ada untuk anda menyimpan. Itu lumrah lah. Sebab kalau kita nak tunggu hujung bulan, nak tunggu ada lebih baru nak menyimpan, sampai umur 40 tahun, sampai umur 50 tahun pun belum tentu kita boleh menyimpan. Bank Negara Malaysia pun dah mengeluarkan statement dan mengeluarkan fakta. 75% masyarakat di Malaysia RM1,000 pun tak ada dalam akaun. Maknanya kalau mereka dapat gaji tu, bawa keluar semua sekali. Entah mereka buat apa tak tahu. Berbelanja mungkin. RM1,000 pun tak ada dalam akaun. So ini satu situasi yang agak kritikal. Kalau kita tak mampu menyimpan even RM1,000 pun dalam akaun kita, dalam simpanan kita sebagai dana kecemasan, apa akan berlaku kalau sesuatu terjadi menimpa anak-anak kita, sesuatu menimpa kenderaan kita, sesuatu menimpa isteri atau suami kita, apa nak jadi? Takkan kita nak pergi, orang kata jual muka kita, nak pergi pinjam dekat mak ayah kita lagi. Sebab kita ni dah besar dah. Umur 40 tahun duk pergi pinjam mak ayah lagi. Memang bangang lah. Itu saya statement yang saya boleh bagi. Memang bangang sebangang-bangangnya. 30 tahun pun tak sepatutnya lah. Kita dah ada kerjaya, kita boleh nak bergantung lagi dengan mak ayah kita. Okay? Jadi elok kita mulakan kesedaran dari sekarang. Simpanlah tuan-tuan dan puan-puan. Tolong simpan, tolong menyimpan. Orang kaya pun dia nak kaya, dia simpan. Bukan dia berbelanja, bukan dia berjoli. Banyak public figure yang feeling kaya dalam media sosial ni, bukan kaya sangat pun. Duk menunjuk beli itu beli ini, bukan kaya sangat pun. Menunjuk kaya, walau tak kaya sangat pun. Orang kaya tak pernah menunjuk-nunjuk kekayaan. Kita kena ingat, kita kena faham tu. Orang kaya tak menunjuk-nunjuk kemewahan dia orang. Dia orang secara orang kata secara sembunyi-sembunyi dah jadi kaya. Kita pun boleh jadi kaya tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh jadi kaya. Macam mana? Kekayaan bukan diukur daripada segi gaji yang besar. Itu silap. Itu konsep yang silap. Saya sendiri pun orang kata beranggapan sedemikian. Tapi setelah lama-lama fikir balik, dengan gaji saya sebelum ini, gaji saya kerja dekat kilang sebagai training manager, tengok-tengok macam banyak juga. Tapi kok mana perginya? Sampai sebulan 1,000 pun tak boleh nak simpan, 500 pun tak boleh nak simpan. Pergi mana duit-duit tu semua? Ini adalah orang yang miskin. Orang yang kaya adalah orang yang mampu menyimpan walaupun sedikit. Orang yang kaya walaupun gajinya 2,000, walaupun gajinya 3,000, walaupun gajinya 1,000, dia mampu menyimpan. Inilah orang yang kaya. Di akhir nanti dia ada simpanan. Dia ada dana kecemasan dia untuk membantu dia kalau apa-apa yang berlaku dalam kehidupannya, kalau ada apa-apa yang berlaku dalam keluarganya, kecemasan
dia mampu guna duit tersebut. Ini kereta rosak, nak pergi pinjam, anak sakit, nak pergi meminjam juga, bini sakit pun nak pergi meminjam, anak nak menikah pun nak pergi pinjam. Itu menunjukkan yang kita miskin, tuan-tuan. Ingat saya kata, kekayaan bukan diukur daripada banyak mana gaji sebulan yang kita dapat, banyak mana bonus tahunan yang kita dapat, tetapi kekayaan diukur dari segi berapa banyak yang anda boleh simpan setiap bulan. Itu yang paling penting. Gaji 2,000 boleh simpan RM500, itu orang kaya lah tu. Gaji 3,000 boleh simpan RM1,000, itu orang kaya. Orang kaya dia mengurangkan hutang-hutang. Orang kaya dia mengurangkan bebanan hutang. Orang kaya bebas daripada belenggu hutang. Itu yang penting. Okay. Yang keempat, bayar bulanan disediakan. Bayaran bulanan disediakan. Maknanya di Public Gold ini dia ada skim di mana you beli emas dengan bayar bulanan. 1 dinar, kadang-kadang dia ada promo untuk dibayar 10 bulan. Kalau dalam keadaan biasa anda boleh bayar sama ada anda nak bayar full payment ataupun anda nak bayar 4 bulan. Bulan pertama sekian-sekian harga, bulan kedua, bulan tiga, bulan keempat, dan habis selesai anda boleh dapatkan emas anda. Kalau anda beli 2 dinar, 1,600, 2,000 ke atas, anda boleh bayar bulanan hingga 10 bulan. Mana nak cari? Beli emas boleh bayar bulan-bulan. Macam dekat kampung beli kain batik 3 bulan. Bayar baru habis. Beli emas pun kita boleh bayar bulan-bulan. Bagus tak bagus? Kalau kita duk asyik main kutu dekat kampung, dekat bandar pun ada orang main kutu, alihkan duit kutu tersebut untuk beli emas, bayar bulan-bulan. Sebab saya pun dulu main kutu juga, wife saya pun main kutu, main kut. Tapi bila dapat duit saja, RM1,000, RM2,000, RM3, RM3,000, pergi mana duit tu? Dapat duit banyak, habis jolin. Dapat duit saja, fikir macam-macam ni. Belum dapat dah fikir dah macam-macam. Dah plan dah. Dah dapat bulan depan dah. 2 bulan lagi nak dapat . Kita dah plan macam-macam dah. Pandai sungguh, cerdik kita. Itu dah bahananya menyimpan duit kertas dalam tangan. Bila ada duit kertas dalam tangan, tak ada lagi kita dah plan dah. Nak belanja macam mana. Tapi bila kita main kod ni dengan emas, habis bayar, anda dapat ketul emas. Anda tak akan berbelanja. Anda sayang dengan emas. Inilah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala ni, menjadikan emas ni orang sayang. Orang sayang pada dia. Bila dia dah dapat emas ni, seboleh-boleh yang mungkin dia tak akan jual emas tersebut. Jadi dengan wujudnya sikap sedemikian, anda boleh menambah dana kecemasan anda, menjadikan kewangan anda stabil pada masa akan datang. Daripada sekarang langsung duit tak boleh nak simpan langsung, duit dapat saja bocor, duit bonus dapat habis, duit kenaikan gaji dapat habis, tak tahu pergi mana, marah pula majikan, apa ni bagi kenaikan gaji sikit ke dapat, banyak ke dapat. Kalau tak boleh nak menyimpan, baik tak payah dapat kenaikan. Faham tak? Baik tak payah dapat kenaikan. Kalau kenaikan gaji tu mampu untuk buatkan kita menambahkan lagi dana kecemasan, membuatkan kita menambahkan lagi kekayaan kita, bagus. Tapi kita menambahkan hutang, orang kata besar periuk, besar keraknya. Itu silap lah. Itu orang yang bodoh. Besar periuk, besar lagi keraknya. Itu orang bodoh. Pakai noza, tak ada kerak. Yang tu yang kita nak. Daripada kita duk menghabiskan boreh ya, masak nasi kerak sama banyak dengan nasi, baik lempar bang periuk nasi tu. Promo produk Noza pula. Memang periuk Noza ni kalau masak memang tak ada kerak langsung. Okay. So itu yang terbaik. Ni kita boleh guna pakai semua duit yang kita ada.
Untuk kita guna pakai semua duit yang kita ada, kita kena bebaskan hutang kita daripada belenggu hutang. Saya pun dalam proses untuk bebas belenggu hutang. Saya kad kredit saya 2 tahun yang lepas saya dah tutup akaun, saya dah selesaikan pembayaran. InsyaAllah dalam minggu depan saya akan selesaikan kenderaan saya sebiji. Alhamdulillah, dengan keadaan sedemikian akan mengurangkan belenggu hutang saya. Yang kita membuatkan manusia ni murung, membuatkan manusia ni tak happy, membuatkan manusia ni roplah jingga. Sebab apa? Sebab belenggu hutang lah. Bila terlalu banyak hutang, kita fikirkan hutang, sesekali bila kita kehilangan pekerjaan, itulah satu masanya di mana kita akan rasa macam down sangat. Kita rasa tertekan sangat. Mana nak cari duit ni? Nak bayar hutang. Gaji 10,000, habis bayar hutang saja. Sampai tak ada simpanan langsung untuk di tangan kita. Itu bahayanya. Kita membelenggu hidup kita, keluarga kita dengan hutang. Biarlah orang nak show off, nak tunjukkan diri dia kaya, nak tunjukkan diri dia orang kata mewah, nak tunjukkan diri dia hebat, lantak pi kat dia. Tapi kita kena celik ilmu kewangan kita. Kita kena celik dengan apa? Dengan membaca. Ini adalah 2 buku yang very inspired untuk diri saya, untuk membebaskan diri saya daripada belenggu hutang. Saya baca buku ni, saya menyesal sebab saya tidak membuat pendedahan kepada diri saya terhadap sistem kewangan. Kalau anda ada masa, anda pergi ke PG Mall, online shopping, anda beli 2 buku ni. Hatam sehabis-habis hatam. Buku apa? Wang Emas dan Misi Bebas Hutang. 2 buku ni dijual secara kombinasi. RM35 saja, murah saja. Buku ini hasil nukilan Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i. Ini adalah sifu emas di Public Gold. Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i ni, dia adalah salah seorang jutawan dalam Public Gold yang mendapat hasil daripada empire Public Gold ini. Tanpa bekerja, tanpa berusaha apa, Cik Muhammad Zulkifli ni pendapatannya jutaan ringgit setiap bulan. Sebab apa? Itu kita cerita lagi di lain rancangan. Macam mana nak jadi dealer di Public Gold. Tapi ramai orang yang masih salah anggap Public Gold ni MLM ke, scammer ke. Scammer tu sebab tak boleh tahan tu. Public Gold ni MLM ke? Kalau Public Gold MLM, saya dah lama dah kaya raya. Sebulan 2 bulan saya join Public Gold, kaya raya. Tapi Public Gold insentif yang diberikan tak banyak pun tuan-tuan dan puan-puan. MLM kalau masuk 13% sekurang-kurangnya, 10% sekurang-kurangnya dia bagi insentif kepada pelanggan-pelanggan, kepada dealer-dealer dia. Tapi di Public Gold tak banyak pun tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kata kami nak makan duit tuan-tuan. Kami dapat 1% je pun. Bayangkan kalau RM100 tuan-tuan bubuh dalam akaun Public Gold tu, kami dapat RM1 je. RM1 saja. Punya sikitnya. Kenapa? Sebab keutamaan kami adalah untuk mengajar, mendidik dan membawa masyarakat celik ilmu emas. Celik ilmu pengurusan kewangan. Itu yang penting dalam kami punya perniagaan ini, dalam perniagaan Public Gold ini. Kami nak masyarakat sedar tentang kepentingan pengurusan kewangan. Macam mana? Beli emas saja. Simple as that. Beli emas, anda boleh mengurus kewangan anda dengan lebih bijak, dengan lebih hebat. Itu saja tips dia. Anda beli emas, anda dapat duit lebih, terus beli emas. Untuk apa? Untuk mengekang diri anda daripada berbelanja, daripada joli tak tentu hala. Itu saja tips dia. Dan itu adalah tanggungjawab kami. Mendidik, mengajar, mengajak masyarakat untuk celik emas, untuk membeli emas. Sebab emas adalah magnet kekayaan.
bila kita sentiasa membeli emas, kita menjamin nilai emas tersebut pada masa akan datang. Anda simpan wang kertas 10 tahun akan datang 100,000 anda simpan sekarang, 10 tahun akan datang 100,000 dah jadi 100,000 tuan-tuan dan puan-puan. Sebab setiap tahun inflasi dekat Malaysia sendiri 5% ke 10% inflasi. Itu sebabnya harga barangan kita makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Tahun 70-an dulu kita beli minum air sekupang saja. Teh 20 sen. Teh tarik 2 kupang saja. Roti canai 5 kupang. Sekarang ni dah RM1, 2 kupang roti canai. Nasi lemak tak usah kira. Nasi lemak dah tak ada lauk dah. Tinggal nampak nasi je. Nama pun nasi lemak. Dia bukan nasi lemak ikan bilis. Tak ada punya nasi lemak. Lauk pun tak mana ada. 24 jam belian dan jualan. 24 jam belian dan jualan. Maknanya di sini kalau anda tiba-tiba terfikir tengah malam nak beli emas, anda bangun saja terus beli emas. Online. Secara dalam talian anda boleh terus beli emas. Itu cara dia. Saya pada tak salah saya hari Senin yang lalu, harga emas 240 gram. Dan saya nampak potensi dia pada hari Isnin yang lalu. Hari Selasa saya nampak potensinya untuk naik. Memang naik tuan-tuan. Naik ke 245. Jadi apa yang saya buat? Saya lock account gap dalam public gold dengan wang yang saya ada. Saya kedepankan duit yang sepatutnya saya akan dapat 2-3 hari akan datang. Saya kedepankan dahulu. Saya beli, saya lock 240 ringgit. 1 gram adalah berapa gram saya beli. Okey. Alhamdulillah. Esoknya RM245 tuan-tuan. Hari ni pun RM245. Selasa tak saya sampai. RM245. So bila-bila masa saja. Pukul 3 pagi terkejut. Nak bangun tahajud tu pun anda boleh beli emas. 24 jam servis pembelian dan jualan di public gold. Online. Penghantaran terus ke rumah. Okey. Mana nak cari beli emas? Emas tu dihantar terus ke rumah. Siap dengan insurans lagi tuan-tuan dan puan-puan. Siap dengan insurans. Bukan saja-saja dihantar macam tu. Hilang siapa nak tanggung. Diinsurankan. 20 gram ke bawah semua dihantar terus ke rumah anda. 20 gram ke atas anda boleh pergi collect di cawangan-cawangan yang berdekatan. Ataupun anda boleh minta dealer anda untuk pergi ambil lah. Tapi saya elok-eloknya customer pergi ambil sendirilah dekat cawangan-cawangan yang berdekatan. 20 gram yang dibawa ke bawah terus buat penghantaran ke rumah. Once anda dah bayar complete full payment, barang anda akan dihantar terus ke pintu rumah anda. So betapa senangnya. Mana ada sistem kedai emas yang jual emas hantar ke rumah. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Even PG Mall, online shopping kita, online shopping mall kita pun ada ketul-ketul emas, jongkong-jongkong emas dinar juga yang dijual secara online, secara dalam talian. Lazada, Shopee pun tak ada lagi jual emas. Tapi dalam PG Mall kita, online shopping, kita jual emas tuan-tuan dan puan-puan. Anda boleh beli. Anda boleh beli. Okey. Nanti saya cerita lebih lanjut tentang PG Mall ni. PG Mall ni sebenarnya bukan setakat membeli belah saja. Anda boleh gunakan PG Mall untuk anda jana pendapatan untuk anda. Nanti kita cerita pada sesi yang seterusnya. Apa ada dengan emas? Apa ada dengan emas? Bebas inflasi. Emas ni bebas inflasi. Dia tak ada inflasi. Harga emas tidak terkesan dengan inflasi. Wang kertas, yes, terkesan dengan inflasi. Yang lebih merisaukan tuan-tuan dan puan-puan zaman PKP ni, US, dia
wang kertas ini dia bergantung kepada kerajaan sesebuah negara. Berapa banyak dia nak print, berapa banyak dia nak cetak, dia cetak lah. Yang lebih merisaukan US pada zaman PKP ni, dia mencetak 3 trilion wang kertas untuk support pembiayaan orang kata sewaktu PKP tahun 2020. Bayangkan, ini sebabnya kalau kita tengok wang kertas ringgit Malaysia sekarang semakin kukuh. Daripada RM4.40 tahun lepas, sekarang dah jadi RM4.20, RM4.10. Itu salah satu sebab, puncanya. Maknanya kalau kata kerajaan sesebuah negara ni gila-gila printing wang kertas, dia akan memberikan kesan inflasi kepada sesebuah negara. Dan sama juga Malaysia juga. Wang kertas is just wang kertas lah. Nilai untuk print wang kertas tersebut sama saja. Kalau kata wang kertas RM100, nilai dia 20 sen untuk print wang kertas RM100. Wang kertas RM50, wang kertas RM1, wang kertas RM10 sama saja. Kos dia untuk print. Tetapi kerajaan sesebuah negara yang memberikan nilai, memperakukan nilai tersebut kepada wang kertas, makanya ianya bernilai RM100, RM50, RM20, RM10, RM5, RM1. Kalau kerajaan tu menarik nilai tersebut, maka itulah yang berlaku waktu zaman-zaman pemerintahan Jepun. Wang kertas pisang tu habis nilainya. Wang kertas di Zimbabwe habis nilainya. Sebab apa? Kerajaan menarik nilainya, menjadikan orang kaya waktu tu jatuh muflis, hilang mata pendapatan mereka. Mempunyai nilai benar, bebas dari unsur riba. Bermuamalah dengan adil, tak perlu pinjam RM10,000 kerana bayar RM15,000 kepada bank. Anda bayar full payment ataupun anda bayar ansuran bulan-bulan, harganya tetap sama. Itu yang terbaik tuan-tuan dan puan-puan. Itu sebabnya kita dapat syariah compliance. Kita punya proses jualan dan belian di Public Gold, kita dapat syariah compliance sebab kita tidak mengenakan riba, kita tidak mengenakan interest kalau bayar bulan-bulan. Bayar 10 bulan pun harga yang sama tuan-tuan dan puan-puan. Mempunyai nilai benar dan tetap, kekal nilai walaupun berbeza negara, sukar dipasukan. Kita bawa wang emas ini, kita pergi ke negara Saudi Arabia, Saudi Arabia boleh terima. Kita bawa emas ini pergi ke US, Amerika, pergi ke Thailand, pergi ke Indonesia, mereka menerima wang emas ini. Okay? Kebebasan pertukaran emas, aktiviti tukaran mata wang berbentuk wang emas tidak dipengaruhi oleh tekanan luar negara. Tidak dipengaruhi tekanan luar negara. So, kita boleh bawa dan guna wang emas tersebut. Kita boleh buat cagaran di luar negara. Mencegah spekulasi. Dia juga tidak terkesan dengan spekulasi. Kalau ada berlaku pergolakan politik di negara kita, dia tidak terkesan. Wang emas sendiri tidak terkesan dengan spekulasi politik dan ekonomi dan sebagainya. Tahan lasap. Jika terbakar, ia masih emas dan masih bernilai. So itu pentingnya kita membeli emas, kita menyimpan emas tuan-tuan dan puan-puan. Perpaduan umat Islam, nilai sama walau berbeza negara. Urusan muamalat selamat di mana-mana saja. 1 dinar di Malaysia bersama dengan 1 dinar di Saudi Arabia. Dan 1 dinar bersama dengan 4.25 gram. Ini kata pemberat yang telah ditetapkan oleh di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. 1 dinar bersama dengan 4.25 gram untuk tujuan perniagaan. Mata wang berbentuk komoditi merupakan simpanan kekal yang berharga sepanjang zaman. Sepanjang zaman terbukti nilainya. Di zaman Rasulullah kita boleh beli kambing dengan 1 dinar. Zaman sekarang pun dengan 1 dinar kita mampu membeli seekor kambing, tuan-tuan dan puan-puan. So itulah kelebihan emas dan kelebihan public gold yang ingin saya kongsikan dengan anda, dan saya harap anda jelas dengan penjelasan saya, dan mulakan
simpanan pertama. Tak mula, saya duk cakap berbuih-buih tak mula, anda tak nampak kesannya kepada kehidupan anda. Anda tak nampak kesan emas ini mempengaruhi kehidupan anda, mempengaruhi pengurusan keuangan anda, mempengaruhi kata kenaikan dana kecemasan dalam kehidupan anda. Mulakan daripada sekarang, mulakan seawal yang mungkin. Jangan tunggu umur nak tua baru beli emas. Mulakan seawal yang mungkin. Graduan yang walaupun masih belajar di universiti, beli emas. Beli emas. Walaupun tak boleh banyak, beli sikit-sikit tak apa. Sekurang-kurangnya bila kita keluar, kita dah ada sedikit dana kecemasan untuk membantu kita memulakan kehidupan kita yang realiti di luar sana pada masa akan datang. Mulakan simpanan emas anda. Ibu ayah, ingatkan kepada anak-anak anda untuk membuka akaun kepada mereka sebagai ibu dan ayah. Dan untuk ibu dan ayah, bukalah akaun untuk membeli emas di Public Gold so that anda boleh mengembangkan dana kecemasan anda untuk membantu anda sewaktu anda bermasalah. Okay? So itu saja perkongsian saya pada hari ini, 30 minit berlalu. Terima kasih. Kalau ada apa-apa persoalan, kalau anda ingin berhubung dengan saya akan tinggalkan WhatsApp nombor nanti, dan kalau anda nak membuka akaun nanti, saya akan juga tinggalkan link dalam video ini juga untuk anda terus membuat register, mendaftar dan terus menyimpan. Daftar sekejap saja, 5 minit, anda masuk, anda isi informasi, anda boleh mulakan simpanan emas anda yang pertama. Itu mudahnya Public Gold. Memberi kemudahan kepada rakyat Malaysia. Sekarang dah berkembang ke Indonesia, ke Brunei dan Singapura. Okay, itu terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao an, vanakkam, sawadee ka.